Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua. Hari ini 20 bulan 3 2021, edisi ketiga FB Live EduSpace kali ini. Dah 12 dah siri FB Live Kerjaya dalam STEM. Sama-sama saya sekali minggu ni Ahmad Syian Fazli bin Khairi untuk kita punya sesi FB Live Kerjaya dalam STEM. Terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan, saya nampak banyak follower-follower baru pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana follow EduSpace. EduSpace ni sebenarnya kita buat perkhidmatan pengajian mengenai STEM untuk kanak-kanak sampai juga matrikulasi. Dan sementara tu juga kita ada buat program-program untuk orang dewasa, contoh macam team building ataupun program corporate. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu maklumat lebih lanjut mengenai program-program yang EduSpace buat, boleh tengok dekat laman web kami www.eduspace.com.my. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi sesi perkongsian walaupun kebanyakan negeri dah boleh ada PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, tapi kita masih berjalan lagi perkongsian secara ilmiah ni. Alhamdulillah ini ialah program yang ke-12 siri Kerjaya dalam STEM. Pada bulan ini kita sangat beruntung, kita ada pelbagai jenis. Kita ada doktor veterina pada bulan 2, kemudian kita ada electrical engineer untuk awal bulan. Minggu lepas kita ada daripada kawan-kawan daripada AADK untuk menceritakan mengenai kerjaya beliau dalam AADK. Dan pada minggu ini juga kita dah banyak dah cerita daripada tahun lepas lagi. Kita dah bercerita pasal kerjaya atas darat. Ini kita nak cerita pula kerjaya di lautan. Pada minggu ni saya sangat bertuah untuk disertai bersama-sama saya kawan lama saya, Encik Izzy. Apa khabar Encik Izzy? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Syihan sebab jemput saya pada hari ini ya. Hari ini kita saya yang tak seberapa ni kan, berkeyakinan sedikit untuk buat FB Live ni sebab kedua-dua kita mempunyai jambang. Jadi confident lebih sikit kan. Jadi kita punya topik pada malam ini ialah mengenai kerjaya di lautan kan. Jadi saya sebelum saya mulakan juga saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan yang menonton, saya nak mohon maaf awal-awal sebab apa saya punya sahabat saya pada malam ini, kita punya panelis pada malam ini orang Pulau Pinang dan juga saya pun membesar daripada orang Pulau Pinang. Jika saya ada terkeluar sikit cakap Penang tu mohon maaf kan, kalau lama-lama dah 3.5 jam tu lama-lama akan tercakap juga Penang kan. Jadi tanpa membuang masa kita berkenalan dulu dengan kita punya jemputan pada malam ini kan. Soalan pertama Encik Izzy kan, kita punya topik malam ini mengenai kerjaya di lautan kan. Jadi Encik Izzy boleh ceritakan sikit tak kerjaya Encik Izzy sebagai di lautan, boleh ceritakan, silakan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Izzy bin Ishaq. Saya memang asal daripada Penang. So saya akan bercakap dalam Penang punya bahasa lah. Senang cerita. Boleh. Okay. Sekarang ni saya bekerja di laut sebagai second officer, dynamic positioning officer ataupun dynamic positioning officer lah. Dia ni adalah dua title yang berbeza yang kita kena ambil dan dia punya license pun berbeza. Which is kalau untuk saya ambil license untuk jadi second officer ni adalah melalui yang saya ambil Akademi Laut Malaysia lah, Alam. Okay, macam dynamic positioning operator ni license yang saya kena ambil dekat luar. Dekat Malaysia tak, buat masa sekarang ni tak ada lagi tempat yang provide kita untuk ambil course ni lah. Okey. Memang kena ambil kat luar. Ya, dia punya ni pun ada beberapa step yang kita kena buat untuk dapatkan lesen ni lah. Macam untuk jadi second officer ni pun dia ada step dia. Untuk jadi DPO ni pun dia ada step dia sendiri. Okey.
Jadi apa, kembali kepada kita punya perbincangan utama ni kan Encik Izzy. Saya dulu kita di sekolah kan, saya boleh nampak Encik Izzy memang mempunyai visi untuk berkejaya di dalam industri maritim ni kan. Berbanding dengan kawan-kawan kita mungkin dah ada terfikir nak jadi doktor ataupun macam saya sendiri nak jadi saintis kan. Dan saya perasan laluan pendidikan selepas SPM untuk kerjaya macam Izzy ni dia lain sikit daripada apa yang kami ni kan. Kadang-kadang ada yang ambil STP, ambil STAM kan, ambil matrik kan. Kalau macam Encik Izzy bagaimana? Macam saya selepas habis saja SPM, dapat result SPM, saya kena apply masuk ke Akademi Laut Malaysia ataupun Malaysia Maritime Academy. Dia provide dekat sana saya kena habiskan course diploma in nautical studies kita panggil. Okay, diploma in nautical studies ni dia mengambil masa waktu saya lebih kurang 3 ke 4 tahun untuk kita habiskan course ni lah. Okay, which is kita boleh masuk menggunakan result SPM ataupun kita punya percubaan lah. Tapi better, tapi kalau kita ada percubaan pun dia akan tengok juga finally based on kita punya result SPM. Jangan fikir susah untuk nak masuk sebab kadang-kadang setengah memang ada sampai straight A orang yang pergi interview untuk masuk apa semua ni, tapi dia akan tengok melalui beberapa fasa juga. Sebab kita kena, bila kita dah apply ni dia ada exam dia, selepas exam dia kita akan ada interview untuk lepas dia punya stage dia tu lah, dan dia akan tapis sebelum masuk ke alamnya. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit kalau kita nak masuk alam ni sebenarnya kita kena, mungkin ada kena strong beberapa subjek sebelum kita masuk. Jadi subjek-subjek apa yang dia akan tengok? Okey, bagi saya subjek-subjek yang kena strong ni maths lah. Maths and then English. Kenapa saya cakap maths dan English ni kita kena strong? Sebenarnya dia melibatkan banyak physics, chemist, bio, ada sikit-sikit yang berkenaan dengan subjek-subjek sains ni. Tapi yang saya tekankan kat sini adalah maths and English lah. Saya pun tak pandai English sangat waktu mula-mula masuk kan, tapi yang kata kita redah aja kan, kita cakap pun betul rabak, tapi bila kita cakap tu betul rabak tu lama-lama kita belajar lah dari sana. Maths ni sebab mostly dalam ni dia akan melibatkan subjek dia melibatkan kiraan. Kiraan dan membaca. So dia basic math and maths. So dia ada yang berkaitan untuk kita gunakan formula dan this and that. Kita boleh tengok sebab kita punya tajuk pun dia macam kerjaya dalam STEM kan. Jadi sebab STEM ni kalau untuk pengetahuan Cik Izzy dan juga penonton-penonton semua, kita sebenarnya dia ialah satu gelombang nak dibawa kepada, kita nak semaikan idea ni kepada cikgu-cikgu dan juga murid-murid. Sebenarnya bila kita di peringkat kerjaya, kita dah keluar daripada alam persekolahan, kita tak boleh fikir macam kita ambil biologi je macam kat sekolah kan, ataupun kimia saja, ataupun math saja. Tapi sebenarnya bila dalam situasi kerjaya, kita dah besar tu, dia semuanya bercantum sekali. Macam macam saya kan, saya mungkin Cik Izzy pun tahu saya tak berapa suka pasal biologi kan, sebut bio je dah pening kan. Tapi bila masuk ke degree, kata alamak ada biochemistry kan. Jadi mungkin dalam kerjaya Cik Izzy ni ada tak elemen-elemen penggabungan subjek-subjek tu? Subjek apa yang kita banyak gunakan? Kalau kata ni memang dia banyak. Dia melibatkan banyak subjek yang integrated sekali lah untuk dalam kita nak menjayakan kita punya kerjaya ni kan. Bila kita sebutkan by physics ni, kita kena tahulah dia mesti melibatkan apa, pergerakan lah apa semua. So kita kena in mind apabila waktu kita maneuver kapal tu, kita kena fikir juga. And then kalau kata chemistry, bahan-bahan kimia, kadang-kadang banyak yang kita kena tahu bahan-bahan kimia apa yang ada atas kapal.
Contohnya kalau kita bawa any dangerous cargo ke apa ke, dia mesti ada MSDS kita panggil, Material Ya. Safety Data Sheet. Daripada situ kita akan dapat segala info dia, macam mana kita nak handle, and then apa dia punya hazard, kalau terkena dekat orang apa yang kita kena buat, dia ada bagi tahu juga dalam tu. And then kalau kata pasal geografik pun kita kena tahu juga keadaan laut, tempat yang berbeza, dia punya arus lautan dia macam mana, and then angin kenapa perubahan monsun daripada datang jadi north east monsoon, this and that. Kita kena belajar pasal benda-benda ni lah. Sebab tu pentingnya kita ada basic pasal ilmu sains ni. Banyak kalau nak kata melibatkan dia melibatkan semua. Kalau kata engineering pun walaupun saya bukan bahagian engineering, di kapal ni dia ada beberapa orang kata department kita panggil. Macam saya bahagian nautical department ni, bahagian manage dekat atas, manage dengan klien, and then bawa kapal kita macam tu lah uruskan ni. And dia juga ada bahagian engineering, kita panggil marine engineering dekat laut. So marine engineering ni mostly dia akan handle bahagian enjin kapal, machinery yang ada dekat kapal. Macam tu, dia ada few department lah, termasuk juga catering department. Setiap department ni dia ada dia punya head sendiri lah. Yang which is kita kena kerjasama lah kalau kita ada atas kapal ni untuk dapatkan team yang best lah. Dia kalau untuk, sebab macam yang Cihan tahu bila untuk bekerja kapal ni, dia bukannya 1-2 hari, bukannya 3-4 hari, bukannya 1 minggu, bukannya 2 minggu. Dia mengambil masa berbulan, kadang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi kita perlukan satu environment yang kita panggil shock lah. Bila kita dalam environment yang shock ni, dia tak rasa lama pun atas kapal. Lepas tu kita boleh kurangkan mental stress. Sebab tu kita ada atas kapal ni lah, homeboy. Itu sangat setuju lah, sebab kadang-kadang saya banyak buat program untuk organisasi kan. Kadang-kadang bila kita tak ngam dengan orang kat pejabat tu, kita nak pergi kerja pun tak seronok kan. Jadi apatah lagi kita duduk bersama-sama, berlayar bersama-sama 2-3 bulan. Tekanan tu lebih tinggi kan. Jadi mungkin ada orang bertanya mengenai, kita patah balik mengenai alam tu tadi kan. Jadi bila kita sebut Akademi Laut, lepas tu saya tengok dia Encik Izzy masa ambil diploma tu pun pakai dengan pakaian lengkap kan. Mungkin ada orang takut pula ke, Allah ini pagi-pagi nak kena pengkawat ke apa. Dia ada macam military style ke macam mana Encik Izzy? Okey, dia kat sana macam half military lah. Untuk bukan, this is untuk kita punya disiplin. Mana-mana pun kita akan ada disiplin untuk kita bekerja lah kan. So dari sana dia akan train kita lah, dari bangun pagi bangun awal kena pergi exercise, and then balik bilik mandi semayang, kemah katil, before kita keluar kena tinggalkan. So dia ada disiplin. Ini akan train kita lah, bukan dari segi individu ni dekat rumah kadang-kadang setengah orang. Ni boleh improve bila kita masuk di sana ni. Dia akan train kita lah dari segi individual lah. Bukanlah kita nak torture orang, semuanya kita nak bentuk kepribadian pemimpin tu kan. Betul. Bukan kita nak torture orang. Sebab apa? Bukan. Dia kena start dari awal. Bila mereka masuk alam ni, bila dia buat macam ni, nanti bila duduk kat kapal ni kita sendiri-sendiri untuk benda ni kan. So dia akan build up disiplin di dalam setiap orang yang akan bekerja di laut ni lah. Kepada mana-mana adik-adik yang tengah duduk belajar dekat alam tu, biasalah. Benda ni semua yang peluk-peluk ni semua dia dah orang kata go through benda yang sama. So jangan risau. InsyaAllah your time will come lah. InsyaAllah. Okay. Jadi kita dah boleh nampak lah apa tema kita kat sini ialah, yang pertama ni ialah untuk adik-adik kat luar sana. Ini dah banyak dah kita buat kerjaya dalam STEM. Dia kata bila kita dah habis SPM, jangan ingat kita boleh escape bio, jangan ingat kita boleh escape
fizik ke, admat ke, dia mesti juga akan jumpa walau mana pun kan. Yang keduanya ialah bila kita minat sesuatu benda tu, dia boleh bawa kita pergi lagi jauh kan. Jadi kita tak peduli dah ada halangan tu, bila kita dah ada minat tu fokus, terus pergi macam tu kan. Itu antara poin-poin penting lah dalam kerjaya dalam STEM dah 12 siri tu, itu yang paling banyak keluar Cik Izzy kan. Dia punya tema yang berulang-ulang. Jadi kembali kepada kita punya kerjaya dalam STEM tu, masa Izzy intro pasal kerjaya tu kan sebagai DPO kan, Dynamic Positioning Officer. Mungkin orang luar tak apa tahu sangat ini apa dynamic dia apa yang dynamic dia kan, apa yang kita nak position kan. GPS tahulah, Geographical Positioning System kan. Jadi DPO tu apa sebenarnya? Okay, DPO ni dia macam satu title untuk specific person yang boleh jadi operator untuk kapal yang dilengkapi dengan dynamic positioning punya sistem. Okay, dynamic positioning ni punya sistem dia integrated of a lot of macam kita input lah daripada sistem kapal itu sendiri, di mana dia gunakan segala info. Dia akan kita boleh set dekat dia punya monitor untuk kapal tu stay dekat mana, bergerak macam mana, pusing macam mana, bergerak berapa meter, dan dia akan stay dekat situ lah. Contohnya untuk buat kerja bawah di dalam air kan. Contohnya macam saya punya kerjaya, saya bawa diver. So bawa diver untuk bekerja di kaki-kaki platform lah. Air dive ni yang paras air punya kedalaman, bukan yang terlalu dalam. So jadi dia ada requirement untuk kapal yang boleh bawa diver ni, dia ada requirement dia. DP pun dia ada stern requirement dia. Dia ada DP1, dia ada DP2, dia ada DP3. Setiap DP ni dia different kata requirement lah. Yang terbaik adalah DP3 lah buat masa sekarang ni. Untuk safety purpose, redundant purpose dia. In case of emergency, kita masih ada lagi satu, this and that lah. So saya punya kerja adalah untuk operate sebagai operator untuk dynamic positioning system ni dekat atas kapal. Di mana kita kena take lot of consideration lah, sebab kita bekerja dekat dengan platform 10 meter paling dekat. Sometimes kalau perlu ke dekat lagi, so dia melibatkan nyawa orang, lepas tu asset, this and that. So kita kena berjaga-jaga lah. Pasal sekarang asyik lagi belaga ke apa, beretuh ke, naya lah kan. Bukan kita kita bawa kereta ke, kalau beretuh tiang tu tak apalah juga. Betul tak? Ini satu kaki tu mungkin makan juta ringgit kot, betul tak? Betul. Dan juga benda ni dia satu kerjaya yang highly paid, yang alhamdulillah kita berjaya highly paid juga, and then dia banyak risk yang kita kena consider. Nyawa orang, aset. Maksudnya nyawa orang, aset ni bila sesuatu berlaku ni, kita macam cagakan kita punya license juga. So memang betul-betul kena aware lah waktu bekerja tu, supaya in case kalau apa-apa emergency berlaku ni, kita boleh detect awal. Dan kita boleh buat mitigation untuk elak emergency ni berlaku. Dynamic positioning dah. Dia kalau kata dynamic positioning ni, kapal ni dia different job yang dia buat. Kan? So dia quite exciting. Contohnya kalau setengah kapal yang perlu lay pipeline ke apa semua, dia perlukan kapal yang ada dynamic positioning system ni untuk memudahkan lagi kerja dia buat kat tengah laut. And then bawa robot, dalam ayat kita panggil ROV lah, remote operating vehicle ni. Dia akan ada di atas kapal-kapal yang macam ni lah. Mungkin tak, orang kat luar sana mungkin dia tak berapa nampak sangat kapal ni. Dia sebenarnya dia bukan benda yang dia statik. Dia bukan macam kereta kan. Kereta tu dia nampak statik sebab tanah tu tak bergerak. Tapi kapal tu, sebab itu dinamakan dynamic, betul tak? Sebab
laut tu dia sentiasa bergelora naik atas turun bawah ataupun ada angin akan tertolak ke tepi. Jadi easy control sistem tu dan itu yang kita pakai dynamic tu, betul tak? Ya, betul. Dia dynamic positioning ni, sistem ni dia akan ambil kira semua. Current, angin dan melibatkan kita kena ada reference system lah, kita panggil fuel reference system untuk buatkan kapal ni stay dekat satu tempat. Kan macam saya cakap tadi ada integrated system dia kan, dia akan wind sensor lah. Benda ni dia akan detect benda ni dan sistem ni dia akan counter. Benda ni untuk buatkan kapal ni dia stay dekat satu tempat saja. So untuk kita buat satu-satu kerja. So sebagai operator saya kena monitor lah kalau ada perubahan angin ke, perubahan current ke yang boleh menyebabkan sistem ni bekerja dengan lebih keras dan boleh jadi apa-apa berlaku emergency lah. So itu yang cerita pasal dynamic positioning ni dia quite panjang kalau kita nak bercerita. Dan untuk requirement sekarang kalau adik-adik mana-mana yang nak jadi DPO ni kan, boleh kalau kita nak. Dia tak menjadi masalah. Memang agak susah tapi tak mustahil. Kalau kita nak tu memang kita boleh sebab dia perlu, kita kena habiskan kita punya belajar untuk ambilkan certificate of competency kita panggil. Bila saya habiskan saya punya belajar diploma in nautical study ni, dia akan come together with certificate of competency kelas 3. Certificate of competency kelas 3 ni dia boleh buat sampai kita bawa position second officer yang saya pegang sekarang, and then selepas beberapa tahun dalam waktu belajar tu juga untuk dapatkan COC kelas 3 ni, dia ada kita panggil practical time lah. Practical time ni di mana kadet-kadet yang tengah ambil ni, mereka kena pergi belayak dan collect sea time dekat laut selama 365 hari lah. Kita panggil setahun dekat laut. Okay, maknanya contohnya macam kos yang ada dekat alam sekarang, kadet-kadet yang ada kat sana sekarang dia kena go through 2 tahun straight. 2 tahun straight belajar dekat sana, and then tahun last dia kena pergi sail. Maksudnya sail ni dia collect dia punya sea time sebanyak 365 hari dekat tengah laut, and then baru dia balik pula ke alam dan kena settlekan few cost. Dia ada macam kos-kos lain yang mereka kena selesaikan lah. Sebab untuk kerja kat laut ni banyak kos yang side kos yang kita kena ambil. Contohnya basic training. Basic training ni dia involve firefighting, lepas tu first aid. Macam kalau kita cakap biologi, kita tak nak kenal dengan biologi. Tengok bila dia ada first aid ni dia dah kena mengenal dengan biologi kan. So dia tak boleh lari. So kita kena tahu. Fight. Lepas tu dia ada lagi lah macam survival at sea. Semua ni dia ada kos-kos dia yang kita kena ambil requirement. And then silakan. Okay, selepas balik untuk buat kos dekat, selepas 2 tahun dan setahun dia collect sea time, maknanya 12 bulan dia kena collect sea time untuk dapatkan qualification untuk pergi ambil kita panggil setelah dia selesai ni, dah balik ni, dah exam semua, dah pass exam, dah collect sea time cukup, dia dah settle dah untuk dia punya diploma, betul, diploma certificate. Setelah dia dah settle diploma certificate, dah habis exam, dia kena prepare diri dia untuk pergi oral dekat Marine Department. Apa yang saya maksudkan dengan oral dekat Marine Department ni, kita ada oral interview lah dengan Jabatan Laut. So mereka akan interview kita and then tengok kita ni ada orang panggil competent tak untuk dapatkan license certificate of competency kelas 3 ni. So dia ada soalan-soalan dia yang dia punya soalan lah melibatkan ni banyak juga. So dia bukan mudah tapi dia memang boleh. So kita kena bersedia lah macam adik-adik ni kalau macam dah lepas exam apa tu get ready lah untuk go through oral examination ni. So bila dia dah selesai oral examination ni dan dah pass, dia akan dapat certificate of competency ni. So certificate of competency ni dia ada few level. Few level ni maksudnya yang unlimited, limited, yang near coastal sahaja,
Maksudnya dia unlimited ni dia boleh bekerja di mana-mana saja dekat ni lah, luar-luar negara semua, company luar semua dia boleh kerja. Lesen kita ni laku untuk bekerja dekat luar. Bila limited ni dia melibatkan dalam kawasan Malaysia saja. Macam tu. Bila ambil diploma in nautical study ni, dia akan come together with COC Class 3. Class 3 unlimited trip voyage ni maknanya tak ada masalah untuk kita bekerja di luar negara, bawa kapal yang mana-mana untuk kita in charge of sebagai officer on watch lah dekat kapal. Lepas tu lepas dah dapat lesen kelas 3 ni, kan dah pergi belajar sebagai officer, collect pula seat time secukupnya selama 12 bulan sebagai officer, then kita boleh balik ke alam untuk sambung kita punya lesen, untuk upgrade kita punya lesen, which is kita panggil certificate of competency kelas 2. Bila certificate of competency kelas 2 ni, bila kita dah ada whole lesen ni, kita boleh pegang jawatan yang lebih tinggi lah. Contohnya chief officer kita panggil. So tadi kelas 3 dia boleh jadi third officer, fourth officer, third officer and then second officer. Kan second officer ni limit untuk COC kelas 3. Dia nak naik rank, dia kena settlekan lagi belajar selama, kalau kata bahagian deck ni lebih kurang 7 bulan kita panggil. 7 bulan ni kita kena pergi belajar balik, ambil exam, pass exam, pergi another interview dengan Marine Department. Oh, ada pula second interview. Ada pula interview lain. Dah settle interview, pass interview, baru kita layak untuk dapat certificate of competency kelas 2 tu. Alhamdulillah setakat ni banyak juga kawan-kawan saya yang dah berjaya dapat lah. Alhamdulillah. Setelah tu kita kena pun juga untuk kita dapat lesen jadi captain, kena belajar juga cukup seat time ataupun overall seat time kita sebagai officer ataupun pegawai ni selama 36 bulan, ataupun saya dah buat seat time sebagai chief officer ni selama 12 bulan, kita layak untuk pergi interview terus kelas 1. Kelas 1 ni, which is kalau kita dapat lesen kelas 1 ni, kita layak untuk jadi master of the ship lah, captain dekat kapal ni untuk unlimited trade voyage. Di mana-mana kapal pun boleh jadi captain. Which is yang kebanyakan orang kalau kita tengok, kita panggil cap. Jadi dia ada few step dia untuk dia sampai ke tahap tu. Sebab dia bukan mudah, dan that's why kita kena respect dia punya hard work untuk dapatkan lesen tu lah. Betul. Jadi itu kita nampak ada satu common theme nak kepada mungkin ada dalam kalangan kita punya penonton ni, ramai ibu bapa, ramai juga cikgu yang ada, ataupun ada adik-adik yang tengok. Sebenarnya ini satu mesej yang jelas lah di seluruh 12 kerjaya dalam STEM ni. Pembelajaran tu tidak berhenti takat SPM. Pembelajaran tu juga dia tak berhenti dekat tara diploma. Kalau kita dah ada ijazah sekali pun, bukan tu bermaksud kita tak apalah dah boleh kerja dah kan. Tapi bila kita nak mengembangkan kerjaya kita dan karier kita kena meluaskan lagi. Kalau macam contohnya sebelum ni saya ada interview dalam slot ni juga Encik Zee dengan Encik Taufik. Dia dalam bidang Science Actuary. Jadi bila dah habis degree dalam Science Actuary tu, bukan bermaksud dia tu boleh buat Science Actuary. Dia kena ambil juga, dia ada lesen. Dia ada macam ambil sertifikat pula. Kalau dalam bidang IT contohnya cyber security, dia tak macam salah satu panel saya tu, dia bukannya ada degree dalam cyber security. Dia daripada geologi, tapi company dia suruh ambil professional certificate tu juga. Jadi ini satu mesej yang jelas lah pada adik-adik semua, mak bapak, guru-guru, pesan. Jangan bosan untuk belajar. Habaq kat anak-anak, habaq kat adik-adik, pembelajaran tu dia tak berhenti setakat SPM, tak berhenti setakat diploma. Walaupun kita dah masuk kerjaya, kita masih lagi kena belajar. Betul tak, Cik Zee? Betul. So kita kena, tak kira kita kena belajar walaupun
bagi setengah orang yang mungkin dia belajar sampai SPM saja, tak semestinya dia tak boleh berjaya. Ya. Maksud saya macam mana tu, sebab tak semestinya kita kena ada diploma, degree, master, PhD kita untuk berjaya. Sebenarnya dia ada cabang-cabang lain, professional course yang adik-adik boleh ambil. Contohnya nak jadi welder ke, nak jadi diver ke, which is akan highly paid bila waktu bekerja ni. So jangan pernah rasa down kalau kata cuma takat ada SPM. Even kalau ada PMR saja pun jangan rasa down. Kalau usaha tu ada, insyaAllah kadang-kadang tu lebih berjaya daripada orang lain. Kalau kita tahu ada beberapa orang yang kita tengok yang kadang-kadang cuma ada SPM, cuma ada PMR, tapi dia punya sukses ni lebih daripada kita. So rezeki ni Allah dia ada atok lah kita dekat mana, kita kena percaya, kita kena usaha. Dalam setiap apa bidang pun dalam kerjaya ni dia kata ada dia punya pro and cons ya. Contohnya dalam kerjaya pelaut sendiri pun kadang-kadang orang tengok memang highly paid kan. Dia kerja laut tak apalah kan. Dia boleh pakai kereta macam tu, dia boleh pakai ni macam ni. Memang ya, dia quite highly paid, tapi dia come with orang kata ada hardship yang kita kena ni sendirilah. Tapi kalau kita take on the positive side, kalau kerja kat laut ni bekerja 2-3 bulan jauh daripada family, in case of emergency ke apa susah nak dapat ke, sebenarnya kalau kita plan things well, insyaAllah dia ada dia punya orang kata kebaikan dan dia punya rasa seronok tu. Contohnya bila kita bekerja kat laut ni, salah satu sebab kenapa saya bekerja kat laut ni, kita tak payah nak go through jam hari-hari nak pergi kerja. Contohnya macam tu lah. Itu contohnya. Lepas tu bila balik kita dah bekerja selama 2 bulan atau 3 bulan, kadang-kadang ada yang sampai 9 bulan dekat kapal. Setahun pun ada. Balik tau. Mungkin ada masalah yang pada waktu tu, tapi normally macam kerja saya 2 bulan 3 bulan lah dekat laut kan. Jadi bila balik tu kita bercuti tu, kita tak payah fikir sangat pasal kerja. Bercuti tu betul-betul bercuti. Jadi itulah beza dia kalau kata kerja darat dengan kerja laut ni. Kan balik ni hang dah pergi kerja teruk-teruk, penat-penat, nak pergi bercuti, nak bawa family bercuti. And go ahead, tak ada orang nak halang hang nak kena fikir pasal kerja, nak kena pergi masuk kerja balik hari Senin apa tak. Dia ada kelebihan ni lah. Tapi boleh ambil peluang jugalah buat pelaut kawan-kawan saya yang lain apa semua. Saya tengok ramai juga yang buat bila mereka kerja kat laut, mereka kerja dan mereka balik dia jalan dia punya bisnes. So ni satu peluang lah, sebab mereka pergi kerja penat-penat dekat laut, collect duit kan banyak-banyak, lepas tu balik sambung buat bisnes kat rumah. Which is bagus lah. Dia satu medium yang antara medium yang cepat juga untuk kita nak collect kita punya modal, buka bisnes. Tu kena ada tapak. Bila buat ni kena buat betul-betul lah. InsyaAllah ni. Tak ada target. Macam untuk kita dapatkan certificate lesen ni, certificate of potensi ke DP lesen ke, dia punya perjalanan dia tu susah dan orang kata insyaAllah berbaloi untuk kita ambil dan buat. Itu perkara yang menarik sini. Mungkin kita kena teruskan momentum ni Cik Izzy sebab kita dah cerita benda-benda seronok ni kan. Mungkin sebab saya dah 2-3 kali sebut kan, antara penonton kita ada banyak ibu bapa dan juga ada banyak guru-guru kan. Mungkin Cik Izzy boleh ceritakan sikit benda apa yang paling syok sangat bekerja ataupun berjaya sebagai DPO ni ataupun kerjaya di lautan, the most rewarding thing lah kalau kerja di lautan ni. The most rewarding thing kalau kerja di laut ni lah satisfaction dia apabila benda paling best waktu kita nak balik ataupun waktu kita dah balik. Itu yang benda yang paling best sekali. Bayangkan kita dah kerja penat-penat 3-4 bulan, kita balik, kita sampai rumah, kita tengok family, kita tengok anak bini kan. Itu kita rasa macam something yang sentiasa jadi perasaan yang baru. Kan? Contohnya sebab bayangkan kita dah pergi 2-3 bulan, mesti kita akan cherish kita punya family lebih lagi. And then kita punya parents, lama kita tak jumpa. So kita akan rasa perasaan dia tu sentiasa baru. Macam setengah kan dia
dia takkan sama. Dia punya perasaan dia kalau saya nak cerita dia macam dia takkan sama. Setiap kali balik tu dia ada perasaan lain dia tu. Dia happy dia lebih sikit daripada orang yang kena menempuh LRT tu. Mungkin dia dah terbayang ada kerja lagi untuk esok kan. Tapi bila balik tu mengetahui kerja tu memang tak ikut balik, itu feeling dan kerinduan tu mungkin ya. Ya betul. Lagi satu kalau time bekerja ni untung dia kadang-kadang kita bekerja sambil bercuti lah. Yang dimaksudkan dengan bekerja sambil bercuti ni kadang-kadang bila ada setengah company kadang-kadang dia hantar kawan-kawan saya banyak yang bekerja dekat luar. So mereka ambil peluang ni kira boleh bercuti sekali. Bercuti yang ditaja oleh company. Sebenarnya jadi setengah kena standby dulu 4-5 hari. Ini kita cerita waktu macam sebelum COVID hari tu lah. Kan? Jadi bila sampai kat sana waktu standby ni ada peluang masa untuk berjalan dekat tempat lain. Macam saya punya dulu saya ada peluang lah untuk sampai di Dubai, Kongo, Durban, beberapa tempat luar untuk kita jelajah. Itu satu benda yang best lah kalau kita kat kapal. Lagi satu kita dapat jumpa banyak orang kata pekerja-pekerja yang ada dekat kapal ni daripada nationality lain. Contoh nationality lain ni contohnya Ukraine, daripada Philippines, India, British, New Zealand, banyak. Kata all around the world kita boleh jumpa kerja dekat kapal. Dari sana kita macam saya cakap tadi, daripada kita English, kita tak apa nak power pun kita kena cakap juga tapi insyaAllah dia akan jadi fluent pelan-pelan. Betul. Kan? Kadang mereka tak kisah pun kita punya grammar ni okey, betul okey. Kadang-kadang mereka pun tak okey, mereka lagi teruk daripada kita. Dia tengok je mereka orang putih, kata-kata mereka pandai cakap orang putih sebenarnya tak. Kadang-kadang kita ni lagi pandai cakap orang putih. Betul, setuju. So, jangan takut untuk bercakap bila jadi macam ni. Bila saya berjumpa dengan ramai orang yang macam tu, orang-orang luar negara ni, kadang-kadang ada setengah yang kadang pandang kita remeh. Contohnya macam tu lah. Tapi bila kita show kat mereka yang kita ni boleh, baru kita buka mata mereka, oh dia kata Malaysian people ni up to the standard lah. Contohnya macam tu. So kita kena tunjukkan kat mereka yang kita pun boleh buat, bukannya mereka saja. Sometimes ni kita lagi better daripada orang-orang luar ni. Jadi so yelah, dia punya seronok dia tu kita boleh bekerja dengan ramai orang, kita boleh tahu dia punya orang kata cara hidup mereka macam mana. Kan? Kadang-kadang kita boleh belajar sikit-sikit bahasa mereka. Jadi benda-benda yang seronok. Orang kata untuk bekerja dengan ramai orang kata bangsa-bangsa lain ni. Ini satu tingkap ataupun jendela yang sangat menarik lah, yang mungkin tak ramai orang cerita. Mungkin kalau saya sendiri pun dengar kerjaya di lautan, mungkin orang akan cerita pasal gaji yang hebat lah. Tapi saya rasa yang Cik Izzy kan sebut cerita pasal poin yang terakhir tu memang sangat relatable lah bagi saya kan. Pasal pengalaman berjumpa dengan pelbagai bangsa seluruh dunia ni ialah satu pengalaman yang membuka minda dan jiwa sebenarnya. Jiwa kita jadi lepas tu dulu mungkin kita takut nak cakap English kan, tapi sebenarnya bila kita pakai tiap-tiap hari okey lah. Betul tak? Betul? Ya, kena redah aja. Lagi satu bukan dari segi bahasa juga, sebab kita ni akan jadi role model juga bila mereka tengok kita macam kita mostly kita as a Muslim kan, so kita boleh tunjuk kadang-kadang mereka punya pandangan tu sebenarnya dah terserong, mereka pandang dah terserong. So waktu-waktu macam ni lah bila kita buat good friend dengan mereka, kita boleh cerita balik, oh salah sebenarnya, tak semestinya semua ni buruk, tak semuanya baik, dia ada sebab-sebab, dia ada reason. Sampai ada dekat satu kapal ni, dia tengok saya semayang dekat atas, dekat bridge ni. Apa yang hendak pergi ambil dekat toilet ni basah ni, saya ambil semayang lah, kita panggil evolution kita panggil kan, ambil semayang. Oh untuk apa? Jadi dia jadi orang kata ingin tahu, perasaan ingin tahu tu. So kita boleh cerita lah kenapa, sebab apa. So dia jadi seronok.
Jadi kita boleh jadi, orang kata, mana nak tahu kan, dengan izin Allah, kalau asbab tu kita boleh bawa orang lain lebih mengenali Islam, masuk Islam. So benda yang baik ni, banyak benda yang kita boleh buat lah. Setengah orang kadang-kadang ada yang pandang serong, raja laut, Ya. apa semua, tapi pada tu mungkin zaman dulu ke apa, tapi buat pasal sekarang, pada zaman sekarang ni tak bagi saya tak. Sebab kat laut ni dah antara tempat-tempat yang kita boleh tunjuk. Macam sekarang tengah kapal-kapal yang kita naik kan, kadang-kadang bila di kat setengah kapal ni, bila tengok pada musim raya kan, takbir raya, sembahyang raya dekat kapal, dekat orang kata kadang-kadang kat atas bridge, kat tepi bridge tu, bridge swing kita panggil kan. Lepas tu berpuasa, berterawih sekali. So dia masih kekal kan, walaupun kata tak duduk dekat darat, dekat kapal yang boleh buat macam ni. Lepas tu dekat kapal contohnya bila masuk ada Christmas ke Deepavali ke apa, which is kita respect other religion punya sambutan, kita sambut. Kalau kita ada orang-orang yang sambut religion tu, so dia akan sentiasa seronok kita bila kita arrange benda-benda macam ni lah. Dia orang kata ada entertainment, sentiasa ada entertainment dekat kapal, sambutan-sambutan macam ni. So kita pun boleh kenal orang kata etnik lain, religion lain punya cara lah. Sebab kita bersembang dengan lebih rapat. Bila hang bersama dekat kapal ni 2-3 bulan sekali, bangun tidur tengok muka hang, nak tidur pun tengok muka hang, muka yang sama selama 3 bulan ni kan. So dia banyak benda yang kita boleh berbincang lah. I see. Itu membawa soalan yang menarik juga. Saya terfikir juga kan, kalau macam orang kerja pejabat, mungkin kata pagi-pagi pukul 7 start kereta, pergi pejabat. Sampai pejabat, tamprin, lepas tu mulalah buat kerja. Lepas tu pukul 5 lagi, habis ada tamprin pula ke apa ke, pergi kena test dulu, baru balik rumah kan. Tapi macam mana orang nak masuk kerja dalam kapal, dia punya rutin dia, macam Cik Izzy nak masuk apa, bermula tugas tu, nak kena pergi mana dulu, macam nak tamprin tu ada ke, tamprin dia kan macam mana, boleh ceritakan tak? Oh okey, dia punya tugasnya dekat kapal. Okey, kita ada dia punya rotation. Dia punya rotation bekerja tu macam saya sekarang, rotation bekerja saya adalah 12 jam bekerja sehari lah. Maknanya bekerja daripada 6 petang sampai 6 pagi. Jadi selama 3 bulan saya kat kapal tu, saya punya waktu bekerja tu pada waktu 6 petang sampai 6 pagi. Allah. Saya ada saya punya back to back sendirilah. So pada waktu 6 pagi tu, dia yang kita punya back to back pula akan ganti kita masuk, kita pergi rehat selama 12 jam. Ada juga yang 6 jam kerja, 6 jam rehat, 6 jam kerja, 6 jam rehat. Ada juga macam tu. Ada yang day work, yang bekerja pada waktu siang hari saja. Dia ada beberapa shift lah yang kena sentiasa ada orang dalam masa 24 jam untuk bawa kapal, untuk jaga machinery kapal, untuk bahagian catering department contohnya, memasak, cuci baju. Ada juga yang macam tu lah. So dia punya waktu bekerja dia macam tu lah. Kita dia yang best je ni, kita nak pergi kerja ni, kira kita keluar balik 1 minit kita sampai kita punya office. Macam tu. Macam ni kita bekerja pada pukul 6, sebenarnya kita untuk orang yang bekerja dekat laut ni, kita akan amalkan 10 atau 15 minit awal untuk pergi masuk kerja tu, supaya kita ada proper handover dekat laut apa semua kan. So bila 10-15 minit awal tu, kadang-kadang kita bangun setengah jam sebelum pun dah cukup untuk kita pergi kerja. Mandi, gosok gigi, makan apa sikit, terus boleh pergi masuk office. Which is itu antara benda yang shock juga lah sebenarnya yang bekerja dekat kapal ni. Kalau macam orang sebagai pilot ke, kalau kita naik flight lah kan, kalau kita macam flight antarabangsa, ada captain dan juga kru-kru dia, red bag, lalu kat immigration, mereka ada lalu immigration tu, mereka tak bag mereka dapat masuk dulu kapal kan. Kalau macam kerja apa macam Cik Izzy ni, dia nak naik kapal tu kat mana? Kan kita bukan macam kita bukan tahu. Dia
kita selalunya kita akan join kapal ni melalui port lah. Melalui port. Tak dekat Penang ke, kat Kemaman ke, kat Labuan ke, dekat Sabah ke, mana-mana port yang ada kita boleh buat crew change kita panggil. Selepas 3 bulan tu kita ada pengganti kita untuk datang balik handover dan kita boleh balik apa semua ni melalui boat lah. Tapi dia ada itu yang secara biasa je. Kadang-kadang untuk kapal-kapal offshore ni dekat certain tempat dia akan duduk dekat sana lama. Kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang 5 bulan. So bila waktu kita untuk buat crew change ni, sometimes kita punya pelaut kena naik chopper. Daripada contohnya macam saya tu kena naik chopper daripada Labuan, naik chopper, helikopter sampai ke location. Dekat sana, daripada platform, kita akan turun dekat platform. Daripada platform tu baru kita akan turun ke kapal untuk kita buat crew change tu. So, dia ada beberapa cara dan tempat lah. Lain tempat dia punya cara. Tapi dia satu pengalaman yang kita pun tak pernah sangka. Kita, dapat naik helikopter macam tu. Mungkin bagi setengah pekerja platform, mereka selalu, mereka crew change, mereka memang melalui helikopter apa semua. Tapi bagi setengah orang yang kita kata ni peluang tu, rezeki tu ada lah. So kita ada lah experience untuk naik chopper ni macam mana kan. Kata shock naik chopper kan macam tu. Naik dulu tengok kan, seronok ke tak? Gayat tak gayat. Gayat tak gayat kan. Kita nampak senang kan. Kena duduk laut bawah tu kan. Betul. Jadi mungkin ada orang tertanya-tanya juga dalam kerjaya di lautan ni kan. Lagi-lagi sekarang ni pun Encik Izzy pun tahu kita sekarang dalam PKP kan, Perintah Kawal Pergerakan. Jadi macam mana kita katalah industri perkapalan secara keseluruhannya berubah disebabkan COVID ni? Dia nak kata tak, efek dia tipu lah. Dia memang ada efek. Tapi macam kita cakap, industri perkapalan ni kan dia contribute dekat Malaysia ni, kalau kata gross domestic product GDP ni lebih kurang dalam maritime industry ni 40% dekat Malaysia. And 95% export goes by the sea. Kalau kita tengok dia punya statistik dia. So maknanya kita tengok betapa pentingnya sektor maritime industry ni. Bila kita nak ekspor barang, contohnya barang-barang yang kita dapat, kita nak beli daripada contoh makanan setengah tu, kita punya perabot, barang-barang lain melalui container ship, even kadang-kadang minyak, kadang-kadang gas, semua ni kita import ekspor kita menggunakan sektor perkapalan. So bagi saya sektor perkapalan ni memainkan peranan penting. So untuk adik-adik yang di luar sana yang baru habis SPM ke apa ke, come and join us at sea. Dan kita kena ada pelapis-pelapis baru. Contohnya kita dalam masa beberapa tahun takkanlah orang yang sedia ada ni nak belajar sampai umur 50-60 tahun kan. Contohnya macam tu, sampai sebab untuk belajar ni kita kena ada kita punya medical check up selalu apa semua. Bila sampai certain time yang bila medical check up kita tak lepas ni, kita nak ada pelapis-pelapis kita yang lain lah untuk take over kita punya tempat and enjoy the life at sea yang kita boleh dapat. Macam tu lah. So banyak benda yang seronok, banyak view yang menarik yang kita boleh dapat dekat tengah laut yang kita boleh enjoy kan. Macam tu lah. Jadi kita pun hampir ke penghujung rancangan. Mungkin Encik Izzy ada kata semangat ke apa pesanan kepada adik-adik yang mungkin dah terbakar lah, kata nak jadi macam Abang Izzy lah kan. Mungkin ada kata-kata semangat sikit ke? Okay Syan. Jadi macam ni saya cerita sikit lah cara-cara macam mana adik-adik ataupun untuk parents yang mana ada malam ni. Macam mana cara untuk mereka nak mulakan kerjaya masuk ke laut ni macam yang saya sekarang. Untuk masuk kerjaya ke laut macam saya cerita tadi, kena masuk ke alam. Cara nak masuk dia, kita kena apply through web page alam.
Page Alam ni saya bagi www.alam.edu.my. So boleh buka dan tengok dan dapatkan info dekat sana. Selalunya mereka akan buka pengambilan pelajar ni pada waktu result SPM nak keluar, minggu result SPM keluar apa semua, boleh buka kat sana and then apply. Nanti dia akan beritahu list-list tempat yang mereka akan buat interview. Kita boleh pilih kat sana sama ada kita nak pergi dekat Alam sendiri untuk buat interview apa semua. So pada waktu interview tu jangan risau. Okay, course dia untuk ambil Diploma in Nautical Study ni dengan Certificate of Competency Class 3 ni sekarang course dia adalah RM100,000. Nampak banyak RM100,000, yes. Tapi bayangkan dia punya value tu kadang-kadang lebih. Memang lebih yang kata value dia tu. Sebab dia adalah satu professional license yang kita boleh pakai all over the world. So tapi walaupun kata kita tak ada duit, tapi jangan risau. Waktu pergi interview tu, pada waktu interview tu ada sponsorship daripada certain company ni yang dah memang sedia ada menunggu. Contohnya macam Eagle Star and then few company lain lah. And sekarang juga ada tajaan daripada kita panggil apa, JPA pun ada buat tajaan juga kepada student-student yang masuk. Mereka akan datang interview dan screen lah. InsyaAllah ada rezeki ada. Selain tu kalau bagi yang contohnya tak dapat apa-apa tajaan, Alam juga ada boleh bagi kepada student dia, contohnya PT-PTN lah, akan assist untuk dapatkan PT-PTN. Dia ada kategori lah, ada kategori PT-PTN dia, ada yang dapat tajaan penuh dan separuh dan sebagainya, bergantung kepada ni. Lepas tu kata buat masa sekarang nearest intake dia akan masuk dalam bulan 9. Itu info yang saya dapat. Jadi bersiap sedialah pada waktu SPM result nak keluar nanti, kepada mana-mana yang berminat ni boleh siap sedia dan pergi ke webpage alam.edu.my ataupun boleh PM saya sendiri. Nanti saya akan bagi nombor telefon orang yang berkenaan lah. Boleh call dan tanya macam mana cara-cara nak masuk dekat sana ni. Dia bukannya kepada student-student lepasan SPM sahaja tau. Dia ada juga yang masuk yang dah ada diploma pun sebenarnya pada waktu saya ni. Waktu saya belajar dulu. Dia dah ada diploma, dia habis diploma tapi dia pergi masuk, dia pergi buat course Alam ni balik. Dia sekarang kalau under sponsorship ni saya dengar dia up to umur 25 tahun. Dia terbuka, boleh masuk umur 25 pun boleh masuk lagi ke Alam ni untuk pergi interview, dapatkan sponsorship apa semua ni. Tapi in case kalau ada duit, parents ke apa ke nak pergi sendiri, umur 26, 27, tak ada masalah, memang boleh contact terus Alam kalau kata as a self-sponsored untuk masuk ke sana. So kata-kata semangat lagi insyaAllah pada kawan-kawan yang kerja pelaut ni. Terima kasih banyak-banyak. Stay strong. Enjoy kita punya life at sea. Lepas tu kepada saya punya senior, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kita lecturer Alam, kita punya senior yang banyak mengajar, and then kawan-kawan yang membantu, terima kasih bagi sampai boleh jadi sampai tahap sekarang lah. So betul, so kita terima kasih semua atas yang diajak oleh orang. Lepas tu usaha kita punya dapat tim yang baik waktu bekerja sebelum ni semua dan sekarang. InsyaAllah, alhamdulillah, kalau ada apa-apa boleh direct contact dengan saya. Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih dekat saya punya family, mak ayah saya, mak abah saya, and then saya punya wife Syafiqah Iskandar, in-law family. Sebab kita perlu ada strong support untuk kita bekerja di dalam line ni. So saya punya strong support adalah saya punya family. Dan and then kita jangan risau.
Sebab dengan strong support yang kita ada ni, insyaAllah kita boleh pergi jauh. Kita kena ada target sampai mana kita nak pergi lah. Baik. Syahan, macam mana? Ada apa-apa lagi ya? Itu saya rasa Ni, itu tak ada. saja. Ya? Kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya. InsyaAllah kalau dalam saya punya limit yang saya boleh jawab, saya akan jawab. InsyaAllah. InsyaAllah kita tengok. Alhamdulillah malam ni ramai orang menonton. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan yang menonton. Kita ada saya sebutkan satu persatu yang drop komen ni. Terima kasih banyak-banyak yang drop komen ke Muhammad Ishraq Ryan, Ishraf Rafiq, Muhammad Izhar Ishaq, Muhammad Azmin. Kemudian ada Putra Kencana, ada Irman Hakim, ada Iman Amar, so ada Hazwan Muhammad, lepas tu ada Cikgu AF Zaman, cikgu di sekolah Syed Sabudin, Ismi Irda, Syauqi Asman, terima kasih, Muhammad Iskandar, Firdaus Zakaria, Muhammad Amin. So ada Syauqi Asman dah ada. Okay, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama-sama kami untuk malam ni. Terima kasih juga kepada kita punya jemputan Cik Izzy kerana sudi bersama-sama berkongsi pengalaman, bagi bakak sikit apa adik-adik kita ni kan. Kita nak kata tujuan kita buat program kerjaya dalam STEM ni ialah untuk membuka minda masyarakat sebenarnya. Kalau kita ambil jurusan sains di sekolah, tak semestinya nak jadi engineer je, ataupun tak semestinya nak jadi doktor saja, ataupun sikit-sikit nak jadi saintis. Sebenarnya banyak lagi peluang kerjaya yang terbuka. Boleh jadi macam Encik Izzy kan. Alhamdulillah. Untuk bekerja dekat laut ni, tak semestinya kita akan cuma bekerja dekat laut. Sebenarnya dia ada banyak cabang lain yang boleh bekerja. Sebagai contoh, ada abang saya seorang, dia dah sampai kapten kan, di mana dia berjaya under MIC waktu tu, kapten MIC, dan sekarang dia bekerja, kita panggil di offshore industry lah. Sebelum ni belayak dengan kapal, dan sekarang dia sudah bekerja di PF LNG 1, yang itu salah satu cabang yang kita tengok banyak yang boleh happy. Contohnya setengah orang, ada juga kawan-kawan saya yang berhenti awal. Maksudnya berhenti awal ni dia tak ambil pun kelas 2 ke apa, tapi dia pun jadi surveyor dengan certificate yang sedia ada tu. So insyaAllah mana-mana yang berhenti awal ke apa semua tu, jangan risau. Rezeki ni ada kat mana-mana, insyaAllah. Ada cara, ada tempat yang boleh buat. InsyaAllah kan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tamu kita Encik Izzy kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini, walaupun nampaknya skedul nampak sibuk sekarang dalam tempoh untuk bekerja semula. Minta Encik Izzy tunggu sebentar sebab ada pengumuman pesanan penaja. InsyaAllah boleh. Pesanan penaja yang pertamanya insyaAllah cuti sekolah bakal menjema. Jadi bagi semua rakyat-rakyat Perak semua, minta maaf kita buat kat Perak saja sebab EduSpace ni sekarang tersangkut di Perak. InsyaAllah kita akan mengadakan program cuti sekolah. Ada 2 program cuti sekolah. Yang pertamanya yang akan yang paling hampir ialah pada minggu depan, hari Ahad 28 hari bulan 3 2021, kita akan adakan program Makerspace yang bertemakan Lunar Landing. Dia ada selalunya dalam program EduSpace ni dia ada 2. Dia ada Science on Stage, iaitu persembahan sains mengenai planet, dan juga selepas tu kita ada bengkel, kita nak bagi secara hands on sikit ataupun experiential learning untuk orang. Kita akan buat mengenai lunar landing, macam mana kita nak daratkan satu instrumen yang sangat sensitif, tak boleh dipecahkan di permukaan bulan. Jadi macam mana kita nak cipta dia punya alat dia tu, boleh join kita punya program ni 28 hari bulan 3 2021 untuk sekolah menengah saja. Untuk sekolah menengah saja. Kalau nak tahu, kalau nak mendaftar, insyaAllah boleh tengok link di page Facebook kita EduSpace MY. Dan insyaAllah, tapi kita ada satu lagi program yang belum diwawarkan lagi. Ada nanti poster dia akan dikeluarkan insyaAllah pada minggu hadapan mengenai cuti sekolah juga pada
1, 2, 3 dan 4. 3 dan 4 April insya-Allah kita akan ada program cuti sekolah berkaitan dengan geologi. Berkaitan dengan geologi. Kita dah tahu kat Ipoh ni dia kita kata tapak geologi lembah kita kan. Jadi kita nak exposekan sikit kenapa orang cuba letupkan bangunan kat simpang apa gunung kat Simpang Pulai tu kan. Kenapa? Jadi dia ada benda yang valuable kat situ orang nak cari. Jadi kalau nak explore mineral-mineral tu boleh drop kita punya program pada 3 dan 4 April nanti. InsyaAllah dia punya poster akan diwawarkan pada minggu depan insyaAllah. Kemudian satu lagi saya nak share screen satu. Mungkin ada cikgu-cikgu juga yang telah perasan saya ada share satu teka-teki di grup-grup cikgu kita ada ni nampak kan, cuba pecahkan kod ini sebenarnya Caesar code. Dia ikut pusingan apa ni je, jadi kita boleh adjust dengan sendiri untuk cari jawapan dia. Jadi apa tu jadi apa tu kan, jadi cuba pecahkan sendiri, dapatkan dia punya jawapan ialah science is fun. Jawapan dia science is fun. Dia cuba cari macam mana nak buat dapatkan science is fun tu, dan kemudian boleh pula ajar daripada anak-anak ataupun anak murid buat puzzle sendiri kan. Itu satu benda yang menarik juga. InsyaAllah terima kasih bersama-sama kami lagi minggu depan. Mungkin ada topik yang lain FB Live kita pada minggu hadapan pada hari yang sama, hari Sabtu, jam yang sama 9.30 malam. InsyaAllah di FB Live juga. Terima kasih sekali lagi Encik Izzy Ishak. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Syan. Terima kasih jemput. Baik.